Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, Sarawak merupakan negeri pertama di Asia Tenggara yang menerokai sumber tenaga boleh diperbaharui iaitu hidrogen. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg memberitahu kehadiran Sarawak dalam sidang kemuncak dan pameran hidrogen sedunia 2022 di Rotterdam, Belanda pada 9 hingga 11 Mei lalu menunjukkan bahawa negeri ini telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Memang benar, minggu lepas saya berdepan dengan ribuan mereka yang mahir dan pakar dalam perkara ini, dan juga mereka baru kenal di mananya Sarawak. Kena ada map. Inilah negeri untuk kawasan yang pertama di Tenggara Asia yang menerokai tenaga perbaharui hidrogen. Ini adalah satu pengiktirafan dan cara kita untuk menguruskan ekonomi kita. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Tupong di Penview Convention Centre Demak pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari turut merasmikan mesyuarat perwakilan PBB Cawangan Tupong sesi 2020-2022 yang telah dipengerusikan Senator Dr. Zaidi Suhaili. Selanjutnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg telah memberikan sumbangan berjumlah 10 juta ringgit kepada Majlis Seni Sarawak MSS. Perkara itu diumumkan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah semasa Majlis Ramah Tamah Aidilfitri bersama MSS dan Sahabat Seni Sarawak 3S di Dewan Suara Kuching pada Ahad. Baru-baru ini kita ada mengumumkan untuk pertama kalinya sejumlah peruntukan yang boleh diagih-agihkan ataupun disalurkan kepada penggiat-penggiat pengkarya seni ini. Jumlahnya adalah sebanyak 10 juta yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Premier kita, dan harapan saya yang dapat disalurkan kepada mereka yang betul-betul minat kepada seni untuk meningkatkan keupayaan kita, dan selain daripada itu untuk meningkatkan lagi kesenian yang terdapat dalam kita ini. Dalam pada itu, beliau berkata Kerajaan Sarawak juga telah meluluskan Pusat Penggiat Seni di Dewan Undangan Negeri Sarawak yang lama dan akan dinaik taraf sebagai sebuah performing art center. Sarawak, terutama sekali Kuching, sedang diusahakan untuk dipertingkatkan alam kesenian. Dewan Undangan Negeri yang lama di Putrajaya tidak lama lagi akan dimulakan renovation untuk menjadikannya menjadi satu ataupun sebuah performing art center. Dia sudah mendapat kelulusan daripada kabinet, dia sudah mendapat kelulusan daripada kerajaan negeri, dan akan bermula satu renovasi terhadap tempat tersebut yang mana yang akan menjadi pusat untuk penggiat-penggiat seni di masa akan datang untuk mempamerkan kebolehan mereka ataupun mempersembahkan kebolehan mereka. Majlis tersebut turut dimeriahkan dengan ulang tahun ke-62 tahun Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Berita seterusnya, pelajar Sarawak yang berjaya melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi IPT boleh memohon bantuan secara one-off daripada Yayasan Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil, Yayasan Sarawak ditubuhkan untuk membantu pelajar-pelajar Sarawak sama ada di peringkat rendah, menengah dan IPT. Justru, pelajar yang berjaya menyambung pelajaran ke IPT digesa segera memohon bantuan Yayasan Sarawak menerusi dalam talian. Yayasan Sarawak ada menyediakan bantuan geran secara one-off bagi membantu pelajar dan turut menyediakan bantuan pinjaman serta beasiswa.
Katanya semasa berucap dalam Majlis Gawai Dayak Peringkat Daerah Beluru tahun 2022 sepenemu segulai sejalai di Dewan Masyarakat Beluru Bakong pada Sabtu. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi di kawasan Dun Marudi atas sokongan berterusan kepadanya dan gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN12 yang lepas. Di Sibu pula, seramai 50 anak yatim dari Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang menerima sumbangan duit raya dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Bukit Asik pada Sabtu. Simbolik penyerahan sumbangan tersebut disampaikan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka, Dr. Anwar Rapai bersama Adun Bukit Asik, Joseph Cheng Jin Ek. Turut hadir Ahli Lembaga Peryatim Sarawak merangkap Pengerusi Peryatim Sibu, Datuk Muhammad Yusnar Matali. Beralih ke berita sukan, pasukan Lakin Belaga membuktikan kehebatan apabila merangkul 2 gelaran pada Perlumbaan Safari Rakit Baleh Kapit 2022 yang melabuhkan tirainya pada Sabtu. Mereka muncul juara dalam Perlumbaan Rakit Buloh Terbuka bagi kategori lelaki dengan membawa pulang piala dan wang tunai RM6,000 dan Perlumbaan Perahu Kayuh Terbuka sekaligus meraih piala dan wang tunai RM4,000. Biro Wanita Rumah Ukau pula memenangi kategori Rakit Buloh Terbuka Wanita untuk merangkul piala dan wang tunai RM6,000, manakala kategori Rakit Berhias pula dimenangi Sekolah Kebangsaan SK Nanga Oyan untuk membawa pulang piala dan wang tunai RM2,000. Pemenang lain ialah Perbadanan Sukan Negeri Sarawak untuk kategori Kayak Terbuka. Hadiah telah disampaikan Ahli Parlimen Kapit merangkap Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Seri Alexander Nantalinggi di Terminal Port Express Kapit. Terdahulu pada 11 pagi, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Baleh Nicholas Kudi Jantai telah menyempurnakan Majlis Pelepasan Rakit sempena Baleh Raf Safari Rakit 2022 di Rumah Rantai Nanga Semunti Kapit. Manakala pada 11 malam, Datuk Seri Alexander merasmikan penangguhan Safari Rakit Baleh Kapit 2022 dan Bazar Gawai Kapit tahun 2022 bertempat di Town Square Kapit. Laporan seterusnya, daerah Pusa bakal memiliki pejabat baru yang akan dibina pada tahun ini. Mendedahkan perkara itu, Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim sambil berkata kerja-kerja pembinaan pejabat itu akan dimulakan kontraktor tidak lama lagi. Beliau berkata demikian semasa menghadiri Majlis Ramadhan Aidilfitri Parlimen Batang Lupar, Dun Beting Maro di Dataran Tandang Sari Pusa pada Sabtu. Katanya lagi, sambutan Hari Raya kali ini sangat istimewa di mana ia diraikan dengan penuh bermakna bersama keluarga setelah 2 tahun disambut dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Dalam pada itu, beliau menegaskan walaupun negara dalam peralihan fasa endemik, namun keselamatan serta kesihatan diri haruslah dikekalkan. Selain itu, Datuk Seri Rohani turut menyarankan kepada penduduk agar segera mendapatkan vaksinasi di klinik atau pusat pemberian vaksin berdekatan kerana ia terbukti berkesan dalam mengekang penularan jangkitan wabak COVID-19. Pada sebelah petangnya, beliau telah menyantuni penduduk di Rumah Panjang Merenggang Muton dengan menyumbang sebanyak 50 bakul makanan kepada 10 buah rumah panjang di kawasan Dun Beting Maro bagi meringankan beban keluarga yang memerlukan menjelang sambutan Hari Gawai kelak. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.